Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya, Syira Nizam. Ini Bicara Naratif. Seperti biasa, Jumaat 9 malam Bicara Naratif akan kembali di kaca TV anda. Anda boleh saksikan kami di saluran berita RTM menerusi My Freeview 123 dan di TV1. Untuk malam ini, kita akan mengangkat tajuk darurat impak ekonomi dan pelabur. Apa yang kita akan bincangkan malam ini, persoalannya apa kesan darurat kepada ekonomi negara. Bagaimana kerajaan atau kita menggerakkan apa yang berada dalam negara untuk mengekalkan atau memastikan ekonomi itu bertahan. Bagaimana pula kerajaan memastikan atau mengekalkan pelabur kekal dan juga menarik pelabur asing ke negara Malaysia. Dan yang menjadi satu persoalan selalu berada di luar ruang legar media sosial berkenaan dengan apa akan jadi dalam masa 1-2 tahun akan datang kepada ekonomi negara sekiranya PKP ini dilanjutkan, dan bagaimana pula darurat sekiranya kalau kita imbas balik darurat dilaksanakan bermula 11 Januari 2021 sehingga 1 Ogos 2021. Apa faktor-faktor yang mungkin akan terganggu dalam sistem ekonomi negara? Malam ini layaknya untuk kita bersama dengan Dr. Ida Mat Yassin, pensyarah kanan Putra Business School. Apa khabar? Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Syira. Beruntung kita ada doktor malam ini sebab dari segi topik ekonomi itu sendiri, bila kita bincangkan dari tahun ke tahun, agak berat untuk kita bincangkan bagi tahun 2020 dan 2021. Kalau mungkin doktor boleh jelaskan. Kita tahu perit bagi tahun 2020, tapi pada awal 2021 kita mengidamkan sesuatu yang baru. Kalau diikutkan mimpi buruknya 2020 itu berhenti pada awal Januari 2021. Tapi sejak dilaksanakan PKP juga darurat, mungkin doktor boleh jelaskan sebelum kekacauan ini berlaku, apa sebenarnya rakyat perlu tahu status ekonomi negara? Silakan. Ya, terima kasih, Syira. Apa yang kita perlu tahu bahawa ekonomi sudah mula bergerak semula. Ya, cuma bila adanya perintah kawalan pergerakan, dia mungkin agak perlahanlah, ya, kerana hanya 5 sektor ekonomi saja yang dibuka. Jadi untuk kita juga tidak meramalkan sebenarnya pada tahun lepas. Kita rasa kita sudah membuka ekonomi dan perniagaan semakin rancak, ya. Tetapi kita juga tidak menyangka bahawa ada PKP yang kedua. Bagaimanapun PKP yang kedua ini terpaksa dilaksanakan memandangkan keadaan sektor perkhidmatan kesihatan. Merasa agak, ya, hospital ada yang hampir penuh, ya. Jadi kita harus menjaga perkara itu juga. Ekonomi memang penting, tetapi kehidupan juga sesuatu yang penting yang harus kita beri perhatian. Kita juga tidak mahu jadi negara seperti di Brazil, ya. Kalau kita lihat di kaca TV, keluarganya harus membawa oksigen ke rumah kerana di hospital sudah penuh. Kita tidak sampai ke tahap itu lagi, tetapi kita tak mahu sampai ke tahap itu. Jadi mahu atau tidak, saya fikir PKP ini, kerajaan telah membuat PKP yang kedua untuk tujuan itu. Baik, mimpi buruk PKP yang pada fasa 1 tahun lalu kita ingatkan berakhir. Tetapi bagi tahun 2021 ada lagi PKP fasa baru, tapi ada tambah lagi mimpi buruk darurat. Apa kesannya kepada ekonomi, doktor? Ya, Syirah. Pada pandangan saya, untuk darurat ini dia tidak ada kesan langsung kerana telah dinyatakan dengan jelas bahawa darurat ini adalah untuk menangani COVID-19. Jadi perniagaan masih ada, bank-bank masih beroperasi, bursa saham masih beroperasi. Dia cuma untuk menangani COVID-19. Tapi dari aspek ekonomi, sekiranya ada terjadi monopoli, ya, di dalam perniagaan ini, mungkin kerajaan boleh menggunakan ordinan darurat itu untuk mengadakan satu undang-undang yang lebih ketat lah. Tapi setakat ini memang untuk menangani COVID-19. Okey, kalau diikutkan keadaan ekonomi bagi penghujung tahun 2020, kita dalam fasa pemulihan. Dalam, atau mungkin kata lain, masing-masing dalam cuba untuk bertahan. Rasional tak darurat itu diumumkan dalam keadaan kita ekonomi hari ini?
Ya, Syirah, kalau saya merujuk kepada apa yang dinyatakan tentang darurat itu, sekali lagi adalah untuk menangani COVID-19. Kerana jika tidak ada ordinan darurat ini, jika kerajaan ingin mengubah apa-apa undang-undang, dia harus dibawa ke parlimen. Ya. Jadi itu memakan masa bacaan kali pertama, bacaan kedua. Jadi keadaan sedang mendesak. Ya, jadi tindakan itu membolehkan kerajaan mengenengahkan satu undang-undang. Telah pun dinyatakan bahawa kerajaan boleh meminta hospital-hospital swasta untuk bekerjasama, dan jika mereka tidak memberi kerjasama, mereka boleh didenda lah. Tapi setakat ini sudah tentu kita tidak mahu mendenda, maknanya undang-undang itu ada. Saya pernah ditanya oleh ataupun menerima cadangan. Katanya kenapa kita tak ikut seperti di Singapura di mana mereka gunakan swasta yang kerja hospital. Saya fikir kerajaan ingin melakukan itu, tetapi jika undang-undang itu tidak menyokong hasrat itu, dia tidak boleh terjadi juga. Jadi semuanya kena berada dalam keadaan yang samalah supaya boleh dilaksanakan. Kadang-kadang idea boleh, bila sampai ke pelaksanaan kita ada masalah di situ, jadi ia harus ditangani. Baik, kalau kita cerita perihal darurat dan ekonomi, selain daripada apa kita tahu janaan pelabur asing itu besar dalam ekonomi negara. Jadi apabila berlakunya PKP dan darurat, kesan kepada pelabur asing dan dalam negara, mungkin Dr. boleh jelaskan? Ya, saya sempat melihat data daripada Jabatan Statistik Malaysia. Memang pelaburan langsung asing atau FDI memang berkurang sejak COVID-19 ini. Memang berkurang. Jadi pelabur ni ada dua jenis juga. Satu pelabur jangka pendek, satu pelabur jangka panjang. Merujuk kepada pelaburan langsung asing atau FDI, dia adalah pelabur jangka panjang. Dia mungkin berada di sini 5 tahun, 10 tahun dan lebih. Dan kita juga ada pelabur-pelabur yang melabur di Bursa Saham Kuala Lumpur. Mereka ini datang dan pergi. Ada yang kekal lama di situ, ada juga yang datang dan pergi. Itu setelah darurat umumkan itu, memang hari berikutnya jatuhlah, tapi dia akan jatuh dan naik semula, jatuh semula. Memang itu akan ada trend yang begitulah. Trend kejatuhan dari segi pelabur asing itu memang tidak boleh dielakkan dalam situasi PKP dan darurat. Kalau mungkin apa kesannya kepada ekonomi untuk mengelakkan lagi dari segi kerugian yang berlaku dalam ekonomi, apa sebenarnya kerajaan perlu lakukan? Baru-baru ini telah pun Perdana Menteri mengumumkan permai pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia sebanyak 15 bilion ringgit dengan segera. 21 semalam sebahagian agaknya sudah pun menerima. Tindakan itu bagi saya cepat dan itu memang seharusnya dilakukan. Bila PKP berlaku, mereka dengan segera harus diberi bantuan. Dan bantuan-bantuan lain juga, bukan saja di poket rakyat itu, tetapi kepada ekonomi juga. Baik, kalau kita sentuh bantuan poket itu, Doktor, sihat tak sihat sebenarnya dalam ekonomi negara dalam keadaan ini bantuan poket itu diberikan? Saya menyokong kerana sebahagian daripada masyarakat telah diberhentikan kerja. Sebahagian mungkin masih bekerja tetapi pendapatannya berkurang. Jadi mereka harus dibantu. Asas kepada kehidupan kita sebagai manusia ini ada 3. Makanan, perlindungan ataupun rumah, tempat perlindungan, dan juga pakaian. Ini perkara asas ini. Sebelum kita sebut nak ada perkara-perkara lain, ini perkara asas. Jadi jika kita adakan wang yang masuk ke poket pengguna, kurang-kurang boleh membeli yang bahan asas. Untuk menyelesaikan isu rumah tadi, ada tempat perlindungan, itu telah diberikan moratorium lah. Maknanya siapa yang membuat pinjaman perumahan, mereka tidak boleh membayar kerana tiada kerja dan sebagainya, boleh dilanjutkan, telah diumum sehingga Jun 2021. Jadi itu satu kelegaan lah bagi saya. Jika tidak ada itu, nanti mungkin ramai yang akan diisytiharkan bankrupt dan sebagainya. Baik, kalau ekonomi sektornya pelbagai. Ya. Yang terkesan pun dari pelbagai sudut. Mungkin ada fokus yang perlu diberatkan untuk sektor-sektor yang bagaimana?
Untuk sektor yang berkaitan dengan kesihatan, sektor berkaitan dengan teknologi, mereka mempunyai satu perkembangan yang sangat baik ya. Yep. Kalau kita kata sports atau sukan tidak ada sambutan dan tidak boleh lah di waktu PKP ini, e-sport mendapat perhatian. Siapa yang bekerja di sektor e-sport tu mereka menerima bonus dan sebagainya. Jadi ada sektor-sektor yang mendapat momentum, ada sektor-sektor yang sudah tentu tidak mendapat momentum. Jadi sektor yang tidak mendapat momentum ini kerana PKP itu sendiri dan COVID-19 sudah tentu perlu dibantu dengan lebih lah ya. Contohnya macam pelancongan tu tidak boleh tidak ada pelancong di waktu ini. Hatta pelancong domestik juga tidak ada kerana sifatnya sendiri. Bila ada perhotelan yang pergi ke, walaupun hotel dibuka ya, tapi sifat perhotelan tu orang yang duduk di hotel adalah orang di luar kawasan. Yang duduk di situ tak pergi dah hotel kan. Jadi bila ada Perintah Kawalan Pergerakan ini memang akan terkesan dari segi sektor tersebut. Dari segi ketakutan rakyat Malaysia melihat kepada status PKP dan darurat, takut untuk berbelanja. Malah mereka lebih minat untuk menyimpan. Kita tak tahu PKP sampai bila, darurat pula bagaimana. Mungkin ada nasihat daripada doktor? Dari sudut pandang ekonomi, sebenarnya nak suruh masyarakat berbelanja, kerana jika masyarakat berbelanja baru ekonomi bergerak. Kalau saya boleh bagi contoh, kalau kita berbelanja, bukan seorang lah, maksudnya semua ramai daripada kita ni berbelanja, maka ada permintaan barangan dan sebagainya, barulah peniaga boleh berniaga. Jika tidak ada permintaan, dia pun tak boleh berniaga. Bila dia boleh berniaga, dia akan mengambil orang bekerja. Jadi boleh dia bayar gaji. Ya? Jadi dengan gaji itu boleh dia beli barang. Jadi itulah ekonomi, satu pusingan ekonomi. Cycle dia tu, pusingannya tu mesti ada. Jadi kalau dia berhenti, maknanya tidak berbelanja, kita bayangkan bahawa kebanyakan tidak berbelanja, bagaimana ekonomi nak bergerak ya? Maka bagi pihak peniaga tidak ada permintaan, maka saya tidak boleh berniaga. Maka bila saya tak boleh berniaga, tidak ada jualan dan sebagainya, saya tidak boleh nak menggaji. Jadi saya harus memberhentikan pekerja saya dan sebagainya. Jadi itu dah jadi impak negatif. Jadi dari aspek pandangan ekonomi, ekonomi itu harus terus dilangsungkan untuk supaya masyarakat semua mendapat impak yang positif daripadanya. Baik, seperti itulah di media sosial menetapkan atau menasihatkan rakyat untuk simpan dari segi bukan tunai. Apa mungkin doktor boleh tambah? Adakah ia sihat? Sihat, bukanlah kata simpanan ini tidak sihat, sebab simpanan ini boleh untuk kecemasan, ya, untuk tujuan masa depan, kemungkinan anak-anak nak masuk universiti ke, ada ibu bapa yang menyimpan, ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Simpanan itu haruslah berlaku, tetapi untuk perbelanjaan ini, kalau kita boleh gerakkan apa yang boleh, ya, memang kita sepatutnya gerakkan. Kalau tak, ekonomi tidak bergerak. Jadi sebagai individu, mereka nak membuat simpanan yang bukan tunai, mungkin nak membeli emas dan sebagainya, ya boleh jugalah dilakukan. Baik, kalau kita lihat pada awal PKP diumumkan, darurat juga diaktifkan. Pada ketika itu, kita lihat pasaran saham, macam doktor jelaskan tadi, jatuh. Juga mata wang juga pada tangga yang kurang memberangsangkan pada ketika itu. Dan mungkin dari segi pemulihan, kita boleh dapat lihat dalam jangka masa berapa lama? Pemulihan ni, Syirah memandangkan keadaan PKP kedua sudah ada. Dan kita juga tidak menjangkakan dia akan sebulan, ya. Saya mendengar penerangan daripada pakar-pakar dalam bidang kesihatan, kurang-kurang pun 2 bulan. Jadi itu mengambil masa. Saya jangkakan dalam bulan 6 atau bulan Jun ataupun Julai mungkin baru kita boleh rancak kembalilah. Pada masa itu vaksin pun sudah ada. Saya jangkakan begitu dalam bulan 6, bulan 7 begitu. Baik, maknanya pergerakan ekonomi ini bergantung kepada vaksin, doktor?
nak katakan 100% tidak, tetapi vaksin sudah tentu memainkan peranan. Jika kita lihat sekarang angka positif COVID-19 ini sudah mencapai 4,000 ya, itu agak membimbangkan. Jadi kalau boleh dan kluster-klusternya pula sebahagian besar adalah separuh daripadanya adalah kluster di tempat kerja. Jadi sudah tentu merisaukan. Kluster tempat kerja ni pada satu aspek kita mahu ekonomi bergerak. Pada satu aspek yang lain, COVID-19 makin menjadi-jadi dengan angka 4,000 kes positif sehari. Jadi kalau kita boleh tangani yang itu, maknanya dengan vaksin itu kita boleh mengurangkan impak. Jadi ekonomi boleh berlangsung dengan baik. Ini tidak berlaku sahaja di Malaysia, di negara lain juga mengalami perkara yang sama atau sudah tentu, Syirah. Mungkin ada komponen yang perlu digerakkan kalau ada rujukan daripada negara luar, Doktor? Negara memandangkan COVID-19 ini satu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kita ada SARS dulu, tetapi dia tidak seteruk ini. Ya, ini keadaannya agak sukar saya rasa. Jadi negara masing-masing mempunyai try and error, orang kata kaedah tu. Mana satu yang baik. Kita juga di negara kita juga buat begitu. Belajar daripada negara lain dan melihat sekiranya ini boleh dijalankan. Dan pada pandangan peribadi saya, ya, bila kita membuka sektor ekonomi pada suku ketiga keempat tahun lepas tu, itu ada satu percubaan sebenarnya. Kita mahu lihat jika bagi saya lah, kalau kita buka sektor ekonomi ni, adakah COVID-19 ni maknanya kita memberi masyarakat itu menjaga diri mereka sendiri, ya, memberi mereka menjagalah. Tapi kita lihat bulan 2 lepas itu COVID-19 meningkat dengan banyak sekali. Jadi bagi saya lah, kalau kita masing-masing, ya, sama ada di peringkat individu, di peringkat penjagaan, boleh menjaga keadaan itu, menjaga SOP itu dan mengurangkan risiko COVID-19 ini, tak perlu pun PKP kedua. Okey. Banyak sebenarnya saya tanya dekat doktor. Kita juga membuka ruang di Facebook untuk anda tanyakan soalan, ajukan pertanyaan, mungkin pandangan anda berkaitan dengan ekonomi dan pelabur. Kita akan kembali selepas ini, kita berehat seketika. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Bicara Naratif. Seperti yang saya jelaskan sebelum kita iklan tadi, sebelum kita berehat, anda boleh kongsikan soalan pandangan anda di Facebook kami, di Facebook Syarian Berita RTM ataupun di 5 Bicara. Baik, seperti ada kapsul berkaitan dengan penjelasan yang amat berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan permai itu sendiri. Kalau diikutkan kepada rancangan-rancangannya, bantuan kewangan dipercepatkan, moratorium juga dilanjutkan dan ada rebate elektrik. Kalau mungkin doktor boleh jelaskan, memang inikah waktunya untuk permai itu diumumkan? Ya, dia mesti pada waktu yang tepat. Dia tak boleh lambat. Kerana PKP sudah pun berlangsung. Jadi permai ini tepat pada masanya lah. Memang kita harapkan. Dan berbalik kepada ribat elektrik, ya, sudah tentu kita berterima kasih lah kerana mendapat ribat tersebut, ya. Jadi jika ditanya bagi pihak pengguna ni, kita kalau boleh nak lebih, ya. Jadi tapi perbincangan itu harus di peringkat pengguna dan juga yang pengeluar itu harus berbincang juga. Kalau ditanya di segi pengguna, kalau boleh lebih lagi bagus. Betul. Kalau kita sentuh kepada sektor SME, PKS dan sebagainya, ribat elektrik itu boleh dikatakan 10% atau 20% daripada keperluan mereka. Mungkin ada penambahbaikan yang mungkin boleh dijelaskan dari segi melihat kepada ekonomi sektor SME. SME memang terkesan pada waktu ini dan ribat elektrik ini 10% akan membantu mereka sedikit sebanyak. Jika diberi lebih lagi, sudah tentu mereka juga akan mendapat sedikit revenue ataupun keuntungan dalam hal yang lebih baik, ya. Jadi kalau boleh bagi lebih memang sudah tentu. Tapi terutamanya saya ingin menyatakan di sektor perhotelan, ya. Mereka tidak ada pelanggan. Tetapi kalau kita hotel itu dibuka, dia masih perlu membuka elektriknya. Lampu-lampu harus dibuka, takkan gelap hotelnya, kan. Jadi itu memang kalau boleh diberi perhatian lebih lah sedikit kepada sektor ini untuk ribat elektrik ini.
itu riba elektrik dari segi moratorium yang menjadi hangat di perbualan media sosial. Kenapa tidak moratorium automatik itu dilanjutkan? Bukan bila kerajaan menjelaskan ia bergantung kepada individu dan pihak bank. Mungkin doktor boleh jelaskan kenapa ia begitu? Saya bukan di pihak bank, saya di pihak pengguna ya. Tapi bagi saya adalah wajar bila kita katakan jika anda memerlukan moratorium, beritahu kepada bank ya, supaya bank boleh membuat pertimbangan. Jika anda diberhentikan kerja ataupun mendapat pendapatan separuh mungkin, nyatakan pada pihak bank, mungkin ada surat daripada majikan, dan bank akan memberi moratorium tersebut. Kalau dikatakan automatik, maksudnya dia tidak bersasar lagi. Ya, ada juga masyarakat kita yang dia tidak terkesan dengan perhentian kerja dan sebagainya, dia bekerja seperti biasa. Jadi bagi golongan yang begini adalah wajar untuk dia meneruskan pembayaran pinjaman mereka. Jadi kalau automatik bermakna yang bekerja pun dapat moratorium, yang tak bekerja pun dapat moratorium. Jadi bagi saya adalah wajar untuk ia sesuatu yang bersasar, untuk diberikan kepada mereka yang terkesan. Sama ada dari segi ekonomi ataupun dari segi perniagaannya atau mereka yang makan gaji ya, diberhentikan. Itu wajar bagi saya. Sekiranya moratorium automatik itu dilaksanakan atau diteruskan seperti pasca PKP 1 dulu, mungkin ada kesan kepada pihak bank atau ekonomi negara, doktor? Kepada pihak bank sudah tentu. Ya, mereka juga survival. Mereka juga ingin terus hidup. Jadi kita harus membantu satu sama lain. Ya. Berbalik kepada prinsip bermasyarakat ini, saya rasa saya ingin katakan bahawa mereka yang tidak ada, mungkin siapa yang ada lebih kita beri. Ya. Siapa yang tidak ada mungkin boleh mendapatkanlah bantuan itu, tetapi bagi yang dah ada mungkin tak perlulah bantuan ya. Jadi mungkin kalau yang berlebih boleh diberi kepada orang yang tak cukup. Jadi itu prinsip kita dalam kehidupan bermasyarakat ini. Begitu juga dalam ekonomi. Jadi dalam hal ini pihak bank sudah pun memberi kelonggaran itu ya, kepada yang memerlukan. Jadi kepada yang tidak terkesan, harapnya dapat meneruskan bayaran kepada bank. Ya. Mereka juga ada komitmen sudah tentu. Alangkah doktor, kita dah sentuh berkaitan dengan bank dan pinjaman. Sedikit komen doktor. Kalau pasca PKP 1.0 kita panggil, kalau ikutkan pada itu, selepas daripada PKP itu dikekalkan OPR 1.75%. Dan ini berlaku sekali lagi tahun ini, dikekalkan 1.75%. Apa yang perlu rakyat tahu tentang OPR ini? OPR kekal 1.75%, ya, dia tidak menurun. Ada sebilangan ahli ekonomi menjangkakan dia mungkin akan turun lagi ya, kerana pandemik COVID-19 ini negara-negara lain ada yang menurunkan lebih rendah daripada itu. Bila OPR rendah daripada itu, maksudnya simpanan di bank ini tidak mendapat pulangan yang tinggi. Jadi oleh itu kepada orang yang menyimpan di bank dengan wang yang banyak itu, lebih baik mereka melabur tidak menyimpan di bank tapi laburkan duit mereka supaya pulangan itu lebih tinggi. Tapi di Malaysia ini 1.75, maknanya kalau masih ada yang nak menyimpan tu adalah sedikit pulangan. Gitu. Pada orang yang nak mengambil pinjaman ya, jadi bayarannya kadar interestnya memang telah berkurang lah. Kurang. Itu kebaikan OPR yang dijelaskan doktor. Ya. Untuk mungkin dari segi memudahkan pengguna untuk membuat pinjaman. Boleh. Kepada yang masih ada pendapatan nak beli apa-apa boleh beli. Harga rumah sekarang secara umum ya, menurun ya, sudah tentu dalam keadaan ini. Jadi sesiapa yang ada wang, ada cash, itu adalah masa bagi mereka. Ini bermakna kalau dikatakan perlu untuk menyimpan atau perlu untuk melabur dari segi rumah dan pinjaman bank, mungkin doktor boleh jelaskan apa kebaikannya untuk ekonomi hari ini?
Jika kita ada simpanan yang banyak lah, kita boleh kata orang don't put all eggs in one basket ya. Jadi kita boleh aturkan lah kita nak labur ke mana. Mungkin ada sebahagian dalam hartanah, sebahagian dalam pelaburan emas, sebahagian mungkin tunai di bank. Jadi itu memang boleh dilakukan. Jika kita ada simpanan tersebut, mana yang mempunyai pulangan yang lebih tinggi, ya di situ mungkin kita harus letakkan wang itulah. Okey, kita letak tepi dulu berkaitan dengan bank. Kalau kita imbas balik apa yang berlaku pada tahun 2020 selepas PKP satu lalu, kita lihat corak ekonomi itu berbentuk V. Itu bila bercorak ni kita lihat pada hujung, bermakna ada kebaikannya di hujung nanti. Tapi sekarang bila dah pelaksanaan PKP, pelaksanaan darurat, mungkin dia berubah corak ekonomi. Ya, dia jadi W. Mungkin bukan W je, WW. Ya, turun naik. Ya, turun naik. Kita itu faktornya disebabkan apa sebenarnya? PKP, bila Perintah Kawalan Pergerakan kita tidak bergerak, bukanlah kata ekonomi tidak bergerak langsung, ya, masih siapa yang menjalankan ekonomi digital, menjual barang atas talian, itu semua berjalan dengan lancar, ya, kerana perkhidmatan penghantaran semua berlangsung dengan baik. Yang menjadi kepada faktor kejatuhan corak ekonomi itu, mungkin doktor boleh jelaskan. Kalau kita tahu ia berjalan ikut kepada ekonomi semasa, tetapi ada jatuh dan naik. Faktor kejatuhan itu, pada pandangan saya PKP. Bila kita adakan PKP, kita tidak boleh 100% ya ekonominya berlangsung. Jadi dia akan jatuh lah. Selagi PKP dilaksanakan, selagi itu corak itu. Ya, cuma saya jangkakan PKP kedua ni dia kurang sikit. W tu jatuhnya kurang. W tu sudah jadi kecil. Ya, kerana 5 sektor ekonomi telah pun dibuka dan telah kita agensi-agensi juga menyatakan menyeru kepada semua peniaga-peniaga, terutama PKS, pergilah kepada ekonomi digital ni, jadikan dia perniagaan atas talian. Sebab jika berlaku PKP sekalipun, kamu masih boleh berniaga, ya. Cumanya ialah kita hadkan nak ikut SOP, dikilang-kilang semua hanya 30% dan sebagainya. Jadi memang itu akan mengecilkan. Jadi saya rasa sini dia jadi W, cuma W tu sekarang dah jadi W yang kecil lah, bukan W yang sangat besar, ya. Bila kali kedua tu kita dah belajar daripada pengalaman lepas, dan kali ini sudah tentu kita tanganinya lebih baik daripada yang dulu. Yang pertama kali jadi agak kelang kabut sedikit, ya. Yang kedua ni kita sudah ada orang kata lessons learned. Jadi W dia kecil lah. Kita belajar daripada apa yang berlaku pada PKP satu lalu. Apa mungkin peluang hari ini yang mungkin doktor lihat bukan sahaja peluang tu boleh dilaksanakan dalam jangka masa pendek, ia mungkin boleh menjadi pendapatan jangka panjang? Ya, terima kasih Syirah dengan soalan ni. Satu yang perlu kita ambil perhatian kepada peniaga-peniaga, ya, orang di bidang perniagaan, terutama PKS. Inilah masanya untuk kita bergerak kepada ekonomi digital. Mesti buat begitu. Kita mesti laburkan masa, sedikit wang, sedikit masa, sebab kita nak berubah daripada yang konvensional kepada ekonomi digital. Memanglah perlukan sedikit pelaburan, ya, pelaburan nak belajar lagi benda baru, kita kena laburkan sedikit untuk digital tu. Kalau misal ada yang mengatakan bahawa nanti dah selesai COVID-19, kita kembalilah kepada cara yang dahulu, kan. Tapi pada pandangan saya keadaan tidak akan jadi begitu. Sebab trend dari segi di dunia ini memang ke arah ekonomi digital. Malahan kita negara Malaysia ni juga sebahagian daripada perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif serantau ataupun RCEP, di mana kita boleh menyaga 10 negara ASEAN dan tambahan lagi negara Jepun, ya, Korea Selatan, Australia, New Zealand, China. Ini satu pasaran yang besar. Kalau kita merujuk kepada di masa yang lalu lah, 10 tahun yang lalu, bila kita kata kita ni industri kecil dan sederhana, perniagaan kecil dan sederhana ni tak boleh nak menjual di luar Malaysia lah, di dalam aja. Tetapi dengan ekonomi digital, kita boleh lakukan itu. Tak semestinya syarikat besar saja boleh lakukan itu, dengan syarat kita menyertai mereka, menyertai e-commerce. Jadi sekarang ni kerana PKP, kita harus
nak katakan terpaksa lah ya PKS untuk bergerak ke arah itu, dan dia bukan satu pembaziran bagi saya. Sekiranya COVID-19 berakhir, masih perniagaan anda akan terus berkembang dengan pelibatan dalam digital ekonomi, sebab market ataupun pasaran sudah luas. Digital economy. Ekonomi digital ini bukan di Malaysia saja. Doktor, kita akan berjeda, tapi sebelum tu kita akan saya bagi hint sikitlah. Saya terfikir kalau diikutkan kepada pakar ekonomi menjelaskan pada tahun lalu 2020 ia akan mengambil masa 2 tahun pemulihan. Dan bagaimana pula tahun ini, sebab kita tahu PKP dilaksanakan, darurat dilaksanakan, tapi sebelum tu doktor, kita berehat seketika. Masih dengan perbincangan darurat impak ekonomi dan pelabur. Tadi ada saya beri sedikit ruang untuk doktor jelaskan bagaimana sekiranya kalau tahun lalu 2020 kita lihat pakar ekonomi menjelaskan mungkin kita perlukan masa 2 tahun dari segi pemulihan pembetulan apa yang perlu kita lakukan dalam 2 tahun. Tapi itu sebelum berlakunya PKP 2.0, sebelum berlakunya darurat. Mungkin ada dari segi jangka waktu yang Malaysia boleh pulih dalam waktu tertentu. Saya cenderung untuk bersetuju dengan 2 tahun itu. Cuma untuk kembali kepada keadaan sebelum COVID-19, saya rasa 2024 akan kembali kepada sebelum keadaan sebelum COVID-19. Sementara itu dia beransur-ansur. Pemulihan ekonomi ini dia beransur-ansur sifatnya. Dia tidak dengan cepatlah ya, kecuali sektor-sektor yang saya sebutkan tadi, sektor teknologi dan sebagainya, kerana mereka berada di tahap yang bagus, jadi dia tidak duduk di bawah kalau graf tu ya. Kalau sektor pelancongan tadi yang berkaitan dengan pelancongan, termasuklah perkhidmatan udara dan sebagainya, ini memang 2024 pada jangkaan saya baru dia akan kembali seperti sebelum pandemik COVID-19. Itu tertumpu pada semua sektor ekonomi. Semua sektor ekonomi. Saya jangkakan pada waktu itu antarabangsa, perniagaan perdagangan antarabangsa dan pelancongan antarabangsa semua akan berlangsung seperti biasa. Baik doktor, kalau kita jelaskan dari segi kerugian atau mungkin apa yang kita alami sekarang dari segi skop pelaburan itu sendiri, ada pelabur asing yang keluar. Ya. Doktor tidak menjangkalkan benda itu? Ada yang keluar. Jadi mungkin dari segi keadaan pelabur asing keluar daripada Malaysia dan memilih negara-negara jiran, apa kesannya kepada ekonomi negara? Sudah tentu terkesan, Syirah. Ya, pelaburan langsung asing negara kita memang satu yang kita harapkan. Dia akan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar, dia menyumbang kepada sektor pekerjaan, memberi pekerjaan kepada rakyat kita. Jadi jika mereka keluar daripada Malaysia sudah tentu terkesan kepada ekonomi kita. Cuma sekarang harus kita lihat sektor-sektor apakah yang keluar itu ya. Jika perniagaan itu memerlukan intensif buruh, contohnya dia memerlukan buruh yang banyak, dan buruh yang banyak itu pula adalah dari kategori kurang berkemahiran ya, kurang mahir, buruh kurang mahir. Negara Malaysia kita sudah tidak banyak tu boleh memberi buruh mahir kepada syarikat-syarikat ini. Jadi adalah wajar mereka mencari tempat lain yang buruh kurang mahirnya lebih banyak dan lebih murah. Sebab ini adalah tindakan-tindakan sebagai seorang peniaga, memang mereka akan mencari yang begitu. Mereka juga akan tertarik jika negara tersebut memberi insentif yang baik ya kepada pelabur. Contohnya tidak perlu membayar cukai dalam masa 5 tahun dan sebagainya. Jadi insentif-insentif inilah yang negara-negara ini dia bersaing satu sama lain. Tapi bagi Malaysia sudah saya ingat agak jelas dasarnya di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, kita menjurus kepada menarik pelabur-pelabur yang berteknologi tinggi, kerana kita dari segi labor ataupun intensif buruh ini kita tidak boleh memberikan buruh yang kompetitif, yang murah ya. Faktor kepada tidak boleh untuk menyediakan buruh tempatan yang boleh kita lihat pada nombor yang lebih sihat. Apa faktornya?
penduduk kita cuma ada 33 juta sahaja. Sedangkan negara Indonesia mereka ada 260 juta penduduk ya. Kita ada Vietnam kalau tak silap saya 90 juta. Kambodia mereka ni mempunyai penduduk yang ramai. Jadi peluang itu jika mereka mahu menggunakan buruh yang murah dan di situ. Cumanya sudah tentu Malaysia dia ada strateginya sendiri. Jadi strategi itulah yang penting untuk kita bincangkan apakah ciri-ciri yang ingin kita tarik pelabur yang bagaimana. Singapura juga penduduknya baru 5-6 juta ya, tapi strategi ini memang ke arah teknologi, tinggi. Itu strategi pelaburan di Singapura. Jadi Malaysia ni harus mempunyai strategi yang kukuh lah untuk menarik pelabur yang bagaimana yang datang di Malaysia ni. Dan juga kita juga harus bersedia untuk memberikan bila dia datang tu dia harus ada infrastruktur satu, dan yang keduanya buruh yang diperlukan dengan kemahiran yang tertentu lah. Baik, macam doktor jelaskan tadi, pelabur asing itu bergerak keluar dari negara atas faktor insentif yang lebih menarik di negara jiran. Apa mungkin Malaysia boleh lakukan perkara yang sama? Boleh, sudah tentu boleh. Apa yang kita perlu lakukan adalah berbincang dengan pelbagai pihak dan perbincangan dengan pihak pelabur-pelabur besar ni untuk menarik mereka ke sini. Sudah tentu, ya boleh. Saya yakin ia boleh dilakukan. Cuma kita harus mengatur strategi itu dengan baik. Tawaran yang lebih menarik mungkin dari segi selain daripada insentif untuk pelabur asing. Kita harus tahu kekuatan kita. Kekuatan kita kita harus ketengahkan. Kita bilingual, di mana rakyat Malaysia ni dia macam-macam bahasa boleh ya. Kita bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin. Jadi ini semua ada satu kekuatan dalam perdagangan antarabangsa ni. Bila kita boleh berbahasa asing, itu satu kekuatan yang boleh kita menjadi orang kata perkara yang boleh nilai tambah lah. Baik, bila mana kita melihat pada skop pelaburan itu, kalau kita imbas balik apa yang berlaku, bila darurat itu berlaku, seringkali kita akan melihat apa yang pernah berlaku di Malaysia lalu. 13 Mei, krisis ekonomi 1998. Apa mungkin Malaysia boleh lakukan lebih baik dari segi skop pelaburan itu? Sudah tentu. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan ini kita harus meneliti apakah aspek-aspek yang mereka mahukan dan siapa yang kita perlu tarik ke sini. Pada tahun 69 sudah tentu dia satu keadaan yang kucak-kacir kerana itulah ya. Dan tahun 98 adalah krisis financial atau krisis keuangan di situ. Tapi pada tahun 2020 dan 2021 ini krisis COVID-19 ini sesuatu yang berbeza, di mana satu dunia merasakan masalah ini. Pada tahun 1998 dahulu, hanya negara-negara Asia kebanyakannya ya, di Eropah tidak begitu terjejas. Tetapi untuk COVID-19 satu dunia. Jadi kadang-kadang bila kita kata pelabur tu dia juga nak pergi ke negara lain juga harus dilihat kestabilannya, politik, ekonomi. Sekarang segalanya memang tengah tidak stabil. Ya, tidak stabil. Itu yang kalau kita boleh dapat selesaikan isu COVID-19 dengan cepat, kita boleh bangunkan semula ekonomi dengan cepat. Baik doktor, kita bergantung kepada apa yang kerajaan rancangkan dari segi inisiatifnya, subsidinya, bantuannya. Ada mungkin sekiranya banyak yang dikeluarkan atau kos itu lebih berat daripada penerimaan atau mungkin pendapatan kerajaan sendiri. Apa mungkin kita akan berhadapan sebagaimana Greece menghadapi pada tahun 2014, doktor? Saya tak fikir akan seteruk itu. Saya masih yakin dengan keupayaan ataupun ahli-ahli ekonomi ya, yang ada di
Bank Negara Malaysia dan yang lain-lain yang memang bekerjasama. Pada dalam kes Greece itu dia bukan satu dunia. Pandemik, dia bukan satu dunia. Jadi keadaan yang di sini agak berbeza kepada keadaan Greece itu, dan seperti yang Cik Syirah nyatakan pada tahun tersebut juga, situasi Greece memang tidak sama dari segi pembelanjaan mereka. Bagi kerajaan kita sekarang ini memang perbelanjaan itu untuk kelangsungan kehidupan masyarakat. Dan kita mengharapkan ada siklus ekonomi yang lebih baik dengan pengeluaran bantuan dan subsidi. Bagi menjelaskan keadaan semasa pelaburan dan ekonomi negara, apa mungkin perlu penambahbaikan dari segi ada polisi lain yang perlu digerakkan? Kalau kita lihatkan pada dulu berlaku ekonomi, polisi kita percepatkan polisi, kita percepatkan lebih banyak bantuan, dan kita melihat kepada apa keperluan semasa. Mungkin Permai ada lagi yang mungkin doktor boleh rancangkan atau jelaskan pandangan doktor sendiri berkaitan dengan ekonomi dan pelaburan. Terima kasih. Permai ini mungkin tidak berhenti setakat ini. Walaupun telah diumumkan 15 bilion, jika ada keperluan saya fikir kerajaan akan mempertimbangkannya. Cuma telah diluluskan bajet belanjawan 2021. Apa yang dirancangkan itu bagi saya adalah baik. Jadi sekarang seperti Syirah kata harus segera ini. Ada yang jangka panjang tu kita kena jangka pendekkan dia lah ya. Kena segera. Jika kita lambat, jadi keadaan mungkin akan menjadi semakin sukar. Jadi untuk tujuan ini masa itu sangat penting. Ketika mana bukan sahaja perancangan itu, ketika mana kita nak jalankan dia itu adalah sesuatu yang penting dalam ekonomi. Dalam keadaan ekonomi dan pelabur ini ada kena-mengena, atau mungkin kita lihat kepada situasi politik negara dengan daruratnya sendiri, mungkin doktor boleh kaitkan. Ya, politik tak boleh lari dengan ekonomi. Ekonomi juga berkait rapat dengan keadaan politik. Mungkin boleh dijelaskan, doktor? Betul. Ekonomi ini berkait rapat secara umum, ya, bukan kerana COVID lah. Ya. Secara umum, memang ekonomi ini berkait rapat dengan politik kerana kestabilan politik menyumbang kepada kestabilan ekonomi. Jadi sebelum ini kita lihat ada sedikit ketidakstabilan lah ya. Jadi bila diumumkan darurat ni politik akan terhenti seketika lah. Jadi boleh memberi masa dan tumpuan ini kepada menangani COVID-19 dan juga ekonomi. Jadi sudah tentu kita akan ada kita akan aktifkan semula selepas ada darurat nanti untuk ada apa ni orang kata pilihan raya dan sebagainya. Baik, terima kasih doktor. Seperti yang saya jelaskan tadi, kami buka ruang soalan untuk anda di Facebook, carian Bicara Naratif dan 5 Bicara. Kita akan kembali selepas ini. Kita berehat seketika. Terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Naratif. Kita berbaki hampir dalam 10 minit ini. Kita ada pengikut kita di Facebook, Tok Man bertanyakan, minyak naik, harga barangan meningkat sampai 40%. Pakej rancangan apa yang boleh digerakkan kerana dalam keadaan kini rakyat semakin miskin? Saya cenderung untuk bersetuju dengan Cik Man tadi ya. Harus kita lakukan sesuatu. Di sini bila kita katakan soal harga, dia berkait dengan penawaran dan permintaan. Ya. Jika permintaan tinggi, penawarannya kurang, sudah tentu harga akan naik. Jadi harus kita lakukan sesuatu dari segi penawaran. Dari segi makanan ini, kita di Malaysia sebelum ini sudah di peringkat selesa di mana import dan ekspor tinggi. Jadi kita banyak mengimport terutama barang-barang makanan ya. Jadi kita sudah selesa dengan keadaan yang begitu dan kita tidak mengeluarkan sendiri dalam kebanyakannya. Tapi bila terjadinya COVID-19, jadi rantaian tersebut sudah agak terjejas. Jadi ini memang mengakibatkan harga meningkat. Jadi kembali kepada bagaimana kita nak lakukan ini, strategi jangka panjang sudah dinyatakan untuk kita di Malaysia ini memberi perhatian kepada sektor pertanian supaya kita boleh modernkan sektor
sektor pertanian dan kita meningkatkan produktivitinya, tetapi itu jangka masa panjang. Ya, untuk waktu dan ketika ini strategi jangka pendek harus difikirkan bagaimana harus kita mengimbangkan penawaran dan permintaan supaya harga tidak menjadi begitu tinggi. Jadi dari segi strategi ekonomi, dia harus ada strategi jangka pendek, pertengahan dan juga jangka panjang. Jadi itu yang dikatakan tadi, yang jangka panjang itu lambat kesannya. Kita tahu itu masih penting, tetapi untuk waktu sekarang ini perlu kita beri perhatian kepada penawaran barang-barang yang berkaitan makanan. Kerana penawaran bila dia permintaan lagi tinggi pada penawaran, memang harga akan meningkat. Jadi harus ditengani di sisi itulah, sisi penawaran itu. Kalau berbincang mengenai faktor permintaan dan juga penawaran itu, kita jelaskan juga dari segi harga dan sebagainya. Banyak faktor yang perlu difikirkan dari segi keadaan ekonomi semasa. Adakah mungkin sikit doktor boleh jelaskan dari segi itu apa yang boleh dilihatkan untuk kita dapatkan harga atau mungkin kita memenuhi permintaan rakyat dalam keadaan ekonomi Malaysia juga terdesak ketika ini? Ya, perbincangan secara khusus pada negara-negara yang mengimport tadi itu memang kita perlu lakukan. Saya bagi contoh ya, saya ada daripada Kelantan yang pelajar saya. Dia juga mengatakan di sana harga barang meningkat kerana sebelum pandemik COVID-19, kebanyakan barang makanan itu diimport daripada Thailand. Yeah. Jadi bila keadaan COVID-19 ini berlaku, itu yang kata tadi, penawaran tu dah terjejas. Jadi bila permintaan masih sama, penawaran terjejas, harga memang meningkat. Jadi ini yang perlu kita tangani ni. Ya, baik, terima kasih doktor. Banyak persoalan yang kita ketengahkan dari segi ekonomi dan pelaburan. Sedikit kita sentuh apa akan jadi sekiranya Malaysia terus kekal dengan PKP dan darurat. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ida Mat Yassin, pensyarah kanan Putra Business School. Terima kasih banyak-banyak. Saya tinggalkan anda. Assalamualaikum dan selamat malam.